Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk belajar bersama Ustazah Ummu Saleh dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 5, bidang sirah, tajuk Hijrah. Rujukan buku teks muka surat 134 hingga 139. Ini merupakan contoh muka surat 134. Objektif pembelajaran. Yang pertama, boleh menerangkan pengertian hijrah dengan betul. Yang kedua, boleh menerangkan 3 antara sebab yang mendorong hijrah ke Madinah dengan betul. Apakah pengertian hijrah? Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Hijrah juga bermaksud perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari Makkah ke Madinah. Sekarang, mari kita lihat kronologi berlakunya hijrah ke Madinah. Islam semakin berkembang di Makkah. Ramai yang tertarik memeluk Islam kerana keindahan ajaran Islam. Situasi ini mengakibatkan musyrikin Makkah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Antara faktor berlakunya hijrah. Faktor utama, kerana Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Kedua, musyrikin Makkah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Ketiga, umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada yang dibunuh kejam. Yang keempat, pelawaan penduduk Madinah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pertama, setelah mendapat wahyu agar berhijrah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar telah membuat perancangan rapi untuk berhijrah. Beberapa orang telah dilantik untuk menjalankan beberapa tugas tertentu. Antaranya ialah Abdullah bin Uraiqid. Tugasnya sebagai penunjuk jalan ke Madinah, menggunakan jalan yang jarang dilalui. Tujuannya untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Kedua, Abdullah bin Abi Bakar. Tugasnya memberikan maklumat tentang pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk mengetahui pergerakan musuh. Yang ketiga, Asma binti Abi Bakar. Tugasnya menghantar makanan. Tujuannya untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Yang keempat, Amir bin Fuhairah. Tugasnya untuk menutup jejak Abdullah dan Asma menggunakan kambing gembalaannya. Tujuannya untuk mengelak dijejaki musuh. Baiklah. Yang kedua, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Talib tidur di katil baginda dan memakai burdah baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melepaskan diri daripada kepungan musuh. Baginda dan Abu Bakar bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Makkah. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Nabi dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda meneruskan perjalanan hijrah. Setelah melalui perjalanan yang mencabar, akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Quba. Baginda meminta membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian, Nabi dan Abu Bakar tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, Nabi telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina Masjid An-Nabawi. Baiklah, apakah kepentingan peristiwa hijrah? Yang pertama, umat Islam bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Yang keempat, negara Madinah menjadi maju dan diguruni musuh. Yang kelima, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi dakwah. Apakah iktibar ataupun pengajaran daripada peristiwa hijrah? Yang pertama, hendaklah melakukan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, hendaklah membuat perancangan teliti sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga, hendaklah tenang dan tabah menghadapi cabaran. Yang keempat, jadilah sahabat yang saling menghormati dan membantu. Yang kelima, berkorban masa dan tenaga untuk mendapat redha Allah. Dan yang keenam, berusaha memperbaiki diri kepada yang lebih baik. Baiklah, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.